Hui. Budak kamyong. Assalamualaikum. Salam Ustaz. Bukan EQ tu apa Mira? Hafiz bagi saya AQ. Budak kamyong apa budak kamyong? Hafiz, budak kamyong tu apa? Tak. Kamyong ni bukan masakan ke? Oh, masakan budak EQ. Adik dia lah yang masak. Siapa adik dia? Oh, AS. Oh, American State. Oh, semua dah makan? Oh yeah. AS apa ya? Amerika Syarikat. Itu dalam bahasa Melayu, Amerika Syarikat. American Syarikat. Dalam bahasa Inggeris, US. US apa? US, United States. Tak habis tu, US apa? USA. Oh yeah, United States America. Okay. Kalau UAE, Ustaz? United Arab East. Ustaz tahu Saya kalau, pun tak tahu. kalau UAE dalam bahasa Melayu dia, Emirat Arab Bersekutu. Arab Bersekutu. Betul-betul. Kalau saya baca buku Palestin pun dia orang bersekutu kan. Okay, kelas. Sementara tunggu kawan-kawan kita ni, Ustaz nak ambil masa 5 minit untuk kita baca. Oi, dah tahu dah. Ustaz tak sempat ajar lagi dah tahu dah Maizarah. Oi, laju. Okay. Ustaz nak ambil masa 5 minit untuk kita baca mak surat sama-sama. Sekejap je. Sementara nak tunggu kawan-kawan kita ni. Okay. Al-Fatihah. A'udzubillahi sami'il alim. Okey, sekejap. Sebelum tu, sementara nak baca mak surat ni, siapa yang nak pergi ambil makanan ke, nak ambil air ke, nak bancuh air ke, tak ada masalah. 5 minit ni Ustaz bagi untuk nak baca ataupun awak nak prepare untuk kelas. Bismillah. Okey, bye. Apa bye lah? Bukan suruh luar. Pergi makanan je pun. Okey. A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا Okey. Itu je. Saya kata masih 5 minit je. Okey. Kita start lagi kita Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, we start our class by reciting doa surah Al-Fatihah and selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. Now, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Saya dekat gentik saya kat Gencah ada. Tengah buat apa tu? Main jet ski. Okey, tak apa. Terima kasih Gencah hilang ada laut. Itu baik. Okey. Now, anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pertama sekali terima kasih untuk pagi ini. Walaupun tadi kelas tilawah kan? Yes. Yes, Ustaz. Awak siapa aja tilawah? Teacher Afika. Hah? Teacher apa? Syafiqah lah. Syafiqah. Semua nama sama-sama. Syafiqah yang mana Okey, baru Yang pakai cermin mata tu, baru. Ada lagi satu, Teacher Afika. Yang tu lagi ya. Oh, okey. Ada lagi satu, Teacher Aisyah pula. Juga. Oh. Okey, faham. Okey, Ustaz tak nak jumpa gitu. Mungkin baru masuk kot. Teacher Amira pun ada. Banyak sangat teacher yang buat ni.
Okey, anak-anak murid Ustaz. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah pagi ni masih lagi Allah Subhanahu Wa Taala bagi lagi kelebihan kepada kita, masih lagi bagi kepada kita nikmat, masih lagi okey. Okey Maisarah, thank you Maisarah. Okey, masih lagi bagi kita macam-macam. Ada yang orang boleh makan. Tapi bezanya adalah nikmat kita semua berbeza mengikut keperluan kita. Allah Subhanahu Wa Taala bagi nikmat mengikut keperluan kita. Ada orang yang keperluan dia makan sikit dah kenyang. So Allah bagi dia makan sikit pun dah kenyang. Ada orang dia makan banyak pun tak kenyang-kenyang juga. Itu ada masalah lah tu. Tapi yang tu ada benda. Tapi above all, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi bagi kelebihan. Antara nikmat yang Ustaz nak kita sama-sama syukur adalah nikmat hidung. Nikmat hidung dan nikmat mulut. Kita bukannya macam katak. Katak bernafas macam mana? Guna kulit. Pandai. Katak bernafas guna kulit. Kita tak bernafas guna kulit. Tapi kita bernafas guna hidung. Betul. Okey. Ustaz nak bagi tahu kat awal. Benda ni mungkin macam dia macam tak macam siapa tahu bila kita tengok unta, awak pernah tengok unta tak? Pernah tengok unta? Nah. Unta ni bulu mata dia panjang tau. Bulu mata dia panjang. Kalau awak tengok bulu mata dia panjang. Daripada pasir. Pandai. Bulu mata dia panjang disebabkan untuk menghalang menghalang mata dia daripada masuk pasir. Itu maksudnya setiap dalam badan kita ni dia ada function dia. Okey, Ustaz nak cakap kat awak Kalau awak tengok dalam hidung kita, okey tak apa Fahim. Okey, terima kasih Fahim bagi tahu kat Ustaz. Kalau awak tengok dalam hidung kita ni, dia ada macam rambut, dia ada bulu hidung dalam tu. Semua orang kenapa? Cuba awak fikir, kenapa ada bulu hidung? Awak ingat Allah ni menciptakan setiap inci anggota badan kita ni semua ada bersebab. Salah satunya bulu hidung. Kenapa ada bulu hidung? Hafiz, kenapa ada bulu hidung? Yang tak baik. Untuk menapis udara yang tak baik. Bagus. Dia sebab dia tak nak masuk habuk. Awak bayangkan, Tuhan ni dia punya bijak dia sampai dibuat filter dalam hidung kita. Bukan setakat air je ada filter. Hidung kita pun ada filter. Macam tu juga dengan telinga. Okey, cuba awak tengok telinga kan. Apa function telinga yang dekat luar ni? Untuk mendengar. Ni. Okey, kalau awak tengok telinga awak kita ada lubang telinga kita. Okey, faham Tapi apa function telinga yang dekat luar ni? Ni yang kat luar ni, apa function dia? Apa function dia? Kalau tak ada ni macam mana ni? Ni apa function dia? Kalau tak ada, melindungi diri daripada benda yang berbahaya. Okey, boleh terima. Setakat yang Ustaz belajar, salah satu untuk kekasih kira dengar lebih clear. Okey, boleh dikira. Setakat yang Ustaz belajar, benda ni dia macam lebih kurangnya dia macam speaker ataupun dia macam mikrofon. Benda ni dia macam mikrofon awak. Bila seseorang bercakap, lebih kurang macam ni lah. Bila seseorang bercakap, awak punya telinga ni dia ditugaskan untuk absorb sound. Lebih kurang macam itulah. Dia ditugaskan untuk menerima sound. Ini nampak macam simple. Kadang-kadang Ustaz fikir kenapa kena ada benda ni, contoh macam earphone kan. Kita letak je, kita tak letak kat luar. Kita letak kat dalam. So benda ni adalah salah satu function dia adalah untuk absorb. Seingat Ustaz lah, dia macam untuk absorb sound. Okay, itu adalah kelebihan dan hikmah setiap kejadian Allah. Kuku, tangan, kulit, itu semua adalah kelebihan yang Allah bagi subhanahu kepada kita. Okey, kelas kita sambung sikit daripada semalam. Semalam kita berhenti dekat mana? Hafiz, semalam kita berhenti dekat mana? Kita berhenti dekat sihir. Sihir terbahagi kepada dua. Sihir khafi dengan sihir jali. Sihir. Ustaz tak ajar sihir pun. Syirik khafi dengan sihir jali. Syirik khafi. Lepas tu saya nak cerita. Saya nak cerita semalam yang syirik. Apa tu yang tersorok tu. Okey, anak-anak murid Ustaz. Okey. Ni kita masuk sikit sebab sepatutnya hari ni sirah. Okey. Anak-anak murid Ustaz, bukan syirik bukan syikin, bukan apa syirik. Okey. Syirik ni anak-anak murid Ustaz. Okey, kita dah boleh silakan. Syirik ni ada dua. Okey, yang pertama kita namakan dia sebagai syirik jali.
Yang seterusnya syirik khafi. Okey, syirik jali dengan syirik khafi. Okey, syirik jali ni okey, apa maksud syirik jali? Dalam ni tak ada buku, benda ni tak ada dalam buku Ustaz hanya terangkan kepada awak sebab benda ni yang kita pakai dalam setiap kehidupan kita. Syirik jali ni adalah syirik yang terang ataupun syirik yang syirik besar lah. Syirik besar yang memang awak tengok pun confirm benda tu adalah syirik. Sebagai contoh yang kita belajar semalam kan, kita sembah pokok, kita bercakap benda yang Tuhan tu berbilang-bilang, Tuhan tu ada anak, kita sembah kereta, kita sembah duit. Itu maksudnya adalah syirik yang kita tengok tu, kita dah boleh tahu dah. Ini syirik. So syirik jali ni dia tak bahaya sangat sebab kita boleh elak dia. Syirik jali ni dia tak bahaya sangat sebab kita boleh elak dia. Kita solat, kita mengaku Allah. Okay. So syirik jali ni dia sebab benda yang terang, benda yang clear, kita dah nampak bahaya tu. Macam contoh yang Ustaz pernah bagi kat awak, mana yang lebih bahaya? Buaya atas tanah dengan buaya dalam laut, buaya dalam sungai. Mana yang lebih bahaya? Sungai. Kenapa buaya dalam sungai lebih bahaya? Sebab buaya dalam sungai dia laju. Oi, laju. Dari turbo Dia tak nampak. Tak. Good. Dia nampak macam kayu tu. Ya, sebab Kayu dalam apung. sungai kita tak nampak buaya tu dekat mana. Tapi kalau dekat tanah kita nampak, kita clear, kita terang. Oh, buaya tu ada dekat hujung, so jangan pergi. Clear. Tapi bila buaya dalam tanah, Oi, buaya dalam tanah oh. bukan. Dia pakai gerudi Ada orang tulis, Ustaz, ada satu lagi jenis buaya yang lebih bahaya daripada buaya atas tanah, iaitu buaya darat. Buaya darat pula dah. Okey. Ada lagi satu Ustaz, ada satu lagi bahaya. Apa? Buaya Sungai Nil. Itulah maksudnya, benda yang kita nampak, kita boleh elak. Tapi masalahnya anak-anak murid Ustaz, hari ni Ustaz nak terangkan kepada awak, iaitu syirik khafi. Buaya darat tu bukan ke apa ni? Yelah, buaya Sifat darat manusia. ni, lelaki yang suka mempermainkan perempuan, lebih kurang macam itulah. Okey, khafi ni adalah syirik yang tersembunyi. Anak-anak murid Ustaz, syirik khafi ni adalah syirik yang tersembunyi. Boleh jadi kita solat, tapi sebenarnya dalam diri kita ada syirik khafi. Bahaya ni. Saya nak tanya Ustaz. Sabarlah, tak habis terang lagi. Sabar. Syirik khafi ni dia besar tersembunyi ke kecil tersembunyi? Ini saya nak cakap kat awak. Okey, anak-anak murid Ustaz, salah satu contoh syirik khafi, yang mana syirik ni kita tak nampak dan tanpa kita sedar kita pun boleh buat benda tu. Tak kisahlah dia ustaz ke, dia imam ke, dia doktor ke, dia Perdana Menteri ke. Dia Tok Imam, Tok Bilal, Pak Tok Bilal, Bilal, Tok Siap, budak kami hilang ke apa, tak kisah. Okey. So benda-benda tu anak-anak murid Ustaz, kita tak terlepas. Kalau kita tak belajar benda ni, boleh jadi kita pun buat benda yang sama. Salah satu contoh syirik khafi ni adalah bab kata Maisarah, riak. Astaghfirullahaladzim. Riak adalah salah satu contoh syirik khafi. Anak-anak murid Ustaz, Nabi Muhammad SAW, Ustaz, awak pernah dengar tak Tapi nama? tu syirik kecil. Sabarlah. Awak pernah dengar, awak pernah dengar tak? Ya, awak pernah dengar tak nama Ustaz Badli Shah? Dia dalam TV dia selalu. Ustaz, kalau Ustaz pernah dengar Ustaz Badli Shah mengajar dalam TV, dia kata Nabi Muhammad pernah bagi tahu. Nabi Muhammad ada hadis, Nabi Muhammad kata apa? Nabi Muhammad kata riak ni ataupun syirik khafi ni, Ustaz Badli Shah, kalau awak tengok ceramah dalam TV dia banyak ada. Riak ni, syirik khafi ni lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Nampak? Dia lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Kenapa? Sebab kita tak nampak riak ni. Ustaz, dekat Padang Mahsyar kita boleh riak Ustaz. Ini terima kasih Hafiz sebab soalan. Untuk pengetahuan awak, dia ada dua persoalan. Yang pertama, kenapa riak ni lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal? Sebab anak-anak murid Ustaz, riak ni adalah
seolah-olah awak buat sesuatu tu kerana orang lain. Ingat, kita tak boleh letak Allah tu sebelah dia siapa-siapa pun. Ustaz lagging Ustaz. Lagging Ustaz lagging. Clear? Dekat Ustaz. Ustaz lagging. Ustaz lagging Ustaz. Ya? Tak pun. Ustaz, sorry Ustaz, saya masuk lambat. Okey, tak apa. Azim Ustaz lah lambat Azim. Ustaz Ustaz tak sedih tanya. ya. Ustaz tak kata apa pun. Tak apalah, dia dah minta maaf. Okeylah, Ustaz tak ada masalah. Nanti maklum. Saja bagi dia suspend masuk kelas. Okey, anak-anak murid Ustaz. So, kenapa? So, ingat, bila kita nak buat sesuatu benda tu, mesti kerana Allah. Clear? Bila kita nak buat sesuatu benda tu, mesti kerana Allah. Tapi bila kita buat sesuatu benda tu kerana orang lain, seolah-olah kita meletakkan keutamaan kita, orang lain tu sama pangkat dia dengan Tuhan. Sebab sepatutnya bila kita beribadat, ibadat kita tu adalah untuk Allah. Tapi kita buat benda tu untuk menunjuk kepada orang lain. So menyebabkan benda tu kita dah overlap benda tu. Kita dah letak benda tu tinggi lagi. Okey, sebab itu riak anak-anak murid Ustaz bahaya. Ustaz bagi tahu kat awak. Ustaz pernah cerita kat awak apa azab orang riak dekat hari akhirat? Kelas, waktu dekat padang mahsyar, Allah tak nak layan orang yang riak. Dengar betul-betul. Antara azab dekat padang mahsyar nanti, Allah tak nak layan orang yang sombong, orang yang riak, Allah tak nak layan dia. Allah akan kata dekat dia, ni setakat yang Ustaz belajar, Allah akan kata dekat dia, waktu dekat dunia dulu kamu buat untuk siapa? Buat untuk nak tunjuk dekat Azim. Sekarang pergi cari Azim, minta tolong dengan dia. Nampak? Katakan Hafiz dia solat semata-mata nak tunjuk dekat Haras Sufi. Dia nak tunjuk dekat Ustaz Amirul. Katakan Hafiz nak solat nak tunjuk dekat Ustaz Amirul. Saya tak salah lah mana. Apa? Saya tak bersalah lah mana. Contoh. Ini kan contoh. Kemudian Hafiz pun dia solat tu memang semata-mata untuk tunjuk dekat Ustaz Amirul. Sebab dia nak jadi chief leader. Katakan sebagai contoh, dia nak jadi chief leader. So pada hari akhirat nanti yang setakat yang Ustaz belajar, Allah tak nak tengok dia. Allah tak nak layan dia, dan Allah kata waktu dekat dunia dulu kamu beribadat untuk tunjuk dekat orang. Sekarang pergi cari orang tu, minta tolong dekat dia. Nampak? Padahal waktu hari akhirat kita tahu tak ada siapa yang boleh tolong kita melainkan Allah. Itu bahaya anak-anak murid Ustaz. Syirik khafi ni adalah syirik yang kita tak nampak. Contoh boleh jadi kan, awak tanya soalan kat Ustaz, soalan yang susah. Ustaz boleh jawab soalan awak. Tiba-tiba Ustaz kata, Ustaz rasa macam, nampak pandai nampak. Ustaz jawab dekat awak bukan untuk semata-mata awak faham. Sebab Ustaz nak tunjuk kata Ustaz ni pandai. Itu adalah syirik. Itu adalah riak. Yang mana dia dikategorikan sebagai syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Bahaya. Ustaz, macam mana? Ni soalan Damiah ni bagus. Macam mana kalau dia buat untuk Nabi? Okay, good question. Macam mana kalau dia nak buat untuk Nabi? Saya rasa saya tahu jawapan dia. Jawapan dia? Boleh. Kenapa boleh? Sebab Nabi pun kekasih Allah. Pandai. Allah, lepas tu barulah Nabi. Tak boleh Nabi je. Ingat anak-anak murid Ustaz, bila kita buat... Tapi Ustaz kalau bertawasul? Tawasul tu cerita lain lah, tawasul tu panjang. Tawasul tu awak jangan campur kat sini, panjang. Okey, anak-anak murid Ustaz. Dengar sini. Bila Ustaz dulu pernah ada ikut satu ceramah dekat masjid. Dia kata ada orang tanya dia. Ada orang tanya Ustaz tu. Dia kata, Ustaz, saya ni memang sayang sangat kepada Nabi. Bila saya sayang sangat dekat Nabi, tapi adakah saya mengetepikan Allah? Adakah saya dah ditolak Allah? Ustaz tu jawab macam ni. Bila awak sayang Nabi, awak akan ikut apa yang Nabi suruh. So Nabi suruh apa? Nabi suruh sembah Allah. Nampak? Nabi suruh sembah Allah. So bila awak sayang Nabi, maksudnya awak akan ikut semua benda yang Nabi suruh, dan termasuklah kita kena sayang kepada Allah. Okay, clear? Tapi masalahnya ada sesetengah kaum terdahulu dia menyembah Nabi. Itu salah. Clear? Sembah kena sembah Allah.
Tapi ada sesetengah kaum-kaum yang terdahulu, dulu orang-orang dulu, dia orang sembah nabi dia orang. Ada kalangan dia sembah nabi dia orang. Nabi apa Ustaz? Ustaz tak ingat, Ustaz pernah baca benda tu. Dia orang sembah, dia orang puja kubur nabi dia orang. So tak boleh benda tu. Ada. Ah. Yahudi. So tak boleh benda tu. Yahudi dia sembah kubur Nabi Daud. Betul. Betul. Ustaz pernah itu Ustaz tak pasti. Tapi rasanya boleh jadi ya. Okey, tak apa. Okey, Amira akan cakap memang tersembunyi sebab riak ni dalam hati, betul? Benda yang dalam hati. Lagi apa Ustaz selain pada riak? Setakat yang Ustaz belajar riak. Adalah, dia ada lagi yang lain tapi Ustaz boleh terangkan kepada awak riak saja. Takabur Ustaz? Riak dengan takabur samalah. Okey, so anak-anak murid Ustaz, kita dah belajar berkaitan dengan syirik. So, apa yang kita kena buat? Objektif Ustaz terangkan kepada awak supaya kita tak buat benda tu. Syirik jali Ustaz tahu. Awak semua dah belajar berkaitan dengan agama. Ustaz tahu. Awak mungkin tak buat syirik jali. Tak ada orang tiba-tiba nak pergi sembah duit. Tak ada orang tiba-tiba nak pergi sembah bakat. Ustaz tahu. Cuma yang Ustaz risaukan diri Ustaz dan juga awak semua adalah berkaitan dengan syirik khafi. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita untuk kita lindung diri kita daripada ada syirik khafi ni. Jangan sebab tu Ustaz kata bila kita jadi pandai, bila kita tolong orang, jangan kita alah itu pun tak tahu, aku buat ni kejap je, itu riak. Jangan. Tapi kalau cikgu yang cakap macam tu? Tapi kalau cikgu yang cakap macam tu? Tak adalah, cikgu akan cakap, takkan tak boleh buat yang ni kan dah belajar. Lainlah akan cakap, ini kan dah belajar. Tengok cikgu ni. Dulu waktu ustaz kecil, cikgu kecil, cikgu tak belajar pun cikgu dah tahu. Itu lain lah benda tu. Okay. Ustaz, perasan dikira syirik khafi ke? Perasan tak ada masalah. Biasalah Azim kan masuk kelas, dia perasan kita semua orang tengok dia. Biasalah orang handsome macam tu. Dia kata, semua orang tengok aku, perasan tak ada masalah. Orang Ustaz, bukan perasaan. Perasaan tak. Azim biasa, Azim handsome, masuk-masuk pegang rambut, sikat rambut, baju tie in, tangan pegang popiah. Tu suaca tu. Okey. Ustaz, kalau orang fikir dia riak tapi dia tak riak pun macam mana? Soalan yang bagus daripada Ain. Ustaz, kalau orang fikir dia riak tapi dia tak riak pun, dia tak bersalah. Dia tak bersalah. Ustaz, tapi kalau contoh orang tu riak tapi orang fikir dia tak riak, macam mana Ustaz? Sekarang ni kenapa awak nak tengok dia riak? Tak payahlah. Contoh Maisarah kan. Maisarah solat, Maisarah rajin. Dia solat Zuhur 5 rakaat. Hoi. Katakan solat 5 rakaat. Tapi dia tak riak pun, dia memang nak solat 5 rakaat. Kemudian tiba-tiba Ain ni tu nak riak lah tu. Tak boleh. Awak yang berdosa sebab awak tuduh dia. Awak ada bersangka buruk dengan itu salah. Itu Maisarah tu nak menunjuk lah tu. Tak, yang bersalahnya orang yang bercakap. Bukan orang yang buat. Aziz lagi gempak. Aziz solat Zuhur sampai 100 rakaat. Hafiz, jangan buat lucu macam tu. Ustaz tak tahu nak gelak ke tak. Yelah, tapi Maisarah berdosa lah. Mana boleh solat Zuhur 5 rakaat. Apa Maisarah ni? Ajarannya apa? Ajaran? Saya sebut lah. Okey, anak-anak murid Ustaz, tengok. Kita dah tak banyak masa dah. Okey, hari ni kita akan teruskan dengan sirah. Okey. Alhamdulillah. Okey, anak-anak murid Ustaz, sirah kita berhenti dekat mana? Abu Bakar. Saidina Abu Bakar. Okey, Ustaz nak tanya kepada Hafiz. Hafiz. Okey, tak apa. Ustaz nak tanya kepada Hafiz. Nur Sofia. Alah. Nur Sofia. Ya. Tengok sama tak Ustaz cakap. Ya. Nur Sofia. Apa nama sebenar Sayyidina Abu Bakar? Nama sebenar? Nama sebenar, itu bukan nama sebenar. Itulah Ustaz dah terang dah. Sebab itu pun kita pergi sekitar selalu je. Abu Bakar tu bukan nama dia. Tahu. Sayyidina Abu Bakar ni bukan nama dia. Kita pergi balik Okey, anak-anak murid Ustaz buat revision sikit sebelum tu. Awak kejap Ustaz padam. Anak-anak murid Ustaz, ingat sampai bila-bila? Dalam Islam, ketua sangat penting. Dalam Islam Khalifah. meletakkan
dia mesti ada ketua. Daripada dulu sampai sekarang mesti ada ketua. Kalau tak ada ketua, habislah kita. Sebelum ini, daripada zaman dulu, ketua bagi setiap kaum adalah para rasul dan nabi. Abi? Abi tu Abi ayah tu ayah. awak. Ayah pula dah. Nabi ya. Okey, para rasul dan nabi. Ingat, ketua bagi setiap kaum adalah para rasul dan juga nabi. Dan bila seorang nabi dan seorang rasul meninggal, digantikan oleh rasul dan nabi yang seterusnya. Ganti lagi. Tapi kalau Nabi Muhammad? Kemudian ganti lagi. Dia ganti. Maksudnya bila rasul dah tak ada, mesti akan ada orang rasul yang lain sambung. Tapi kenapa Sayyidina tapi kenapa Rasulullah Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah sedangkan dia bukan Nabi dan Rasul? Soalan Ustaz. Sebab Nabi Muhammad Nabi terakhir. Saya nak jawab. Okey. Apa soalan ni, Hafiz? Soalan dia, tak ada soalan. Soalan dia, kenapa Nabi Muhammad suruh Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah? Betul? Betul. Soalan Ustaz. Okey, siapa nak jawab? Saya Haras. Okey, silakan Haras. Sebab Nabi Muhammad tu Nabi terakhir. Okey, so Nabi Muhammad suruh Sayyidina Abu Bakar jadi rasul. Jadi khalifah. Dia jadi khalifah saja sebab Nabi Muhammad memang dah Nabi terakhir dah. Okey. Sebab Nabi dah lepas tu. Anak-anak murid Ustaz, bagus, betul jawapan Haras. Ingat, Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Tak ada Nabi dah selepas itu. Tapi Ustaz nak betulkan sedikit soalan Hafiz. Nabi Muhammad tak pernah suruh Abu Bakar jadi khalifah. Ingat Ustaz pernah cerita kepada awak dulu. Tahun lepas kita dah belajar berkaitan dengan perlantikan khalifah. Siapa boleh ingat tajuk tu? Ingat. Saya. Ya, ingat. Aziz. Okey, Aziz silakan. Alah. Okey. Mula. Salah. Ya. Apa cute? Boleh. Mana ada la ilaha illallah Ustaz ni. Ya, Okey, mula-mula. Terbang. Apa? Astagfirullah. Mula diorang fikir kalau Nabi Muhammad sudah wafat, nanti kita siapa nak jadi pemimpin kita? Betul. Jadi lepas tu diorang ingat nak letak Saidina Umar. Sebab Saidina Umar paling garang. Siapa yang letak Saidina Umar tu, Jim? Diamlah. Dia kena cerita penuh. Diam. Betul? Lepas tu mereka fikir Saidina Abu Bakar yang boleh jadi khalifah sebab dia paling siapa yang fikir? Diamlah. Nanti dia marah. Bukan ke Saidina Umar yang fikir? Nyap. Biar kau cerita lah. Biarlah orang cakap, Hafiz. Tak boleh. boleh. Cerita dia tak lengkap. Aku tak boleh. You? Dia tak lengkap. You? Betul lah tu. Okey, bagi kawan awak cakap dulu. Okey. Lepas tu sebab Saidina Abu Bakar ni bila Nabi Muhammad sakit, Saidina Abu Bakar yang akan jadi imam dia. Jadi dia fikir Saidina Abu Bakar dululah macam tu. Imam untuk siapa sih? Diamlah. Hafiz. Okey. Nak lagi lah tu. Nampak tu. Okey, so tahu so maksudnya dekat situ Nabi Muhammad tak pilih pun siapa yang ganti dia. Nabi Muhammad tak pilih pun siapa yang akan jadi ketua selepas dia. Tapi kita tahu bila Ustaz Hafiz nak cerita bagi lengkap tak? Okey, silakan Hafiz. Okey, begini cerita dia. Sadaqallahul azim. Sabar. Cuba dulu. Cepatlah. Mula-mula kan Nabi kan mati, wafat atas Sayyidina Aisyah. Selepas tu Sayyidina Umar datang. Sayyidina Umar kata, apa tadi kata? Lepas tu itu panjang sangat tu. Itu panjang sangat cerita dia tu. Saya pendek cerita. Kaum Muhajirin, penduduk asal Mekah mengundi Sayyidina Umar. Dan kaum Ansar mengundi ada lagi seorang. Siapa? Lepas tu Ali. Siapa kata Ali? Tak. Suka hati kau. Terus suka kau, Fiz. Lepas tu bila dah jadi situ,
Lepas tu kemudian untuk Saidina Umar pun menang. Lepas tu Saidina Umar pun fikir. Lepas tu dia kata dekat diri dia, aku rasa aku tak layak aku jadi khalifah. Lepas tu dia kata ada orang yang lebih layak daripada aku jadi khalifah. Dia cakap kat kaum Muhajirin. Lepas tu dia pun kata, lepas tu dia pun kata, yang layak tu adalah Saidina Abu Bakar. Dia orang pun undi Abu Bakar, lepas tu Saidina Abu Bakar lah jadi khalifah. Ustaz rasa macam Ustaz tak pernah cerita je macam tu. Suka kau. Betul lah, Ustaz cerita macam tu kan. Okay, cerita dia betul dah tu. Dengar sini. Waktu tu Ustaz boleh cerita lagi. orang Ansar dia ada nama dia, dia ada carangan dia. Orang Muhajirin cadangkan Abu Bakar, ada 2 nama. Tapi dia orang tak sempat undi lagi. Bila dia orang tengah-tengah fikir, tengah-tengah bincang tu, Saidina Umar pun terus pegang tangan Saidina Abu Bakar. Dia angkat tangan Abu Bakar. Dia kata kita berbai'ah kepada Abu Bakar. Macam tu je. Tak sempat undi lagi pun. Tak adanya saya fikir, saya tak layak, saya tak ada macam tu. Tak ada. Tapi cerita sebelum tu betul. Okey. Anak-anak murid Ustaz, so Ustaz nak kata kepentingan ketua tu mesti kena ada. Selepas Nabi Muhammad dah tak ada Nabi, so mesti dilantik khulafa, mesti dilantik khalifah. Ketua selepas Nabi. Okey, kemudian Khulafa Ar-Rashidin adalah gelaran bagi khalifah. Sahabat-sahabat Nabi. Khalifah. Okey, siapa nak jawab? Apa beza khalifah dengan Khulafa Ar-Rashidin? Hafiz. Hafiz lagi. Ustaz nak tanya Haras. Hafiz lagi. Sibuk Hafiz. Itulah apa yang saya nak. Sibuk Hafiz. Haras, apa beza khalifah dengan Khulafa Ar-Rashidin? Ejaan dia salah. Ejaan dia lain. Lepas tu dia ada tambah-tambah kata sikit Rashidin tu. Kan, cepat. Apa beza Khulafa Ar-Rashidin dengan khalifah? Hafiz lagi. Cepat Haras. Kalau Haras tak boleh, Ustaz nak tanya Insyirah. Alah, kalau Insyirah tak boleh, Ustaz tanya saya. Insyirah tak boleh, Ustaz tanya Fahim. Kalau Fahim tak boleh? Fahim tak boleh, biar Ustaz jawab. Alah! Haras, boleh tak Haras? Ya. Ustaz boleh tak saya pergi ambil air, Ustaz? Okey, silakan. Okey. Ustaz boleh dengar tak Ustaz? Apa? Ustaz boleh dengar tak? Boleh. Boleh. So saya tiba-tiba ni. Okey. Apa Ustaz soalan dia? Apa soalan? Okey. Soalan dia, apa beza khalifah dengan Khulafa Ar-Rashidin? Kalau saya tak tahu lah. Okey. Insyirah, apa beza Khulafa Ar-Rashidin dengan khalifah? Khulafa Ar-Rashidi ada 4. Bagus. Siapa? Sahabat. Tak, nama dia. Sahabat. Okey. Thank you Insyirah. Fahim, apa beza khalifah dengan Khulafa Ar-Rashidin? Okey, Kaisha ready? Apa jadi Ustaz? Ustaz kata ready, bukan jadi. Ready. Oh. Fahim boleh? Fahim tak boleh Ustaz. Dia mic dia rosak. Dia boleh reply kat chat. Macam mana kau nak cerita kau nak type banyak-banyak. Okey, Maisarah, terus. Maisarah pada Kaisha. Ustaz kata kau dah Fahim tak boleh, Insyirah. Tak apa, Kaisha angkat tangan. Dah. Alah. Ar-Rashidin ialah jawatan yang diberikan kepada 4 orang je. Iaitu Saidina Abu Bakar. Iaitu Saidina Abu Bakar. Ustaz Abdul Rahman bin Auf. Abu Bakar. Lepas tu Senyaplah. Umar, Saidina Uthman dan yang keempat Saidina Ali. Okay, good. Jadi itu khulafa, dia diberikan hanya kepada 4 orang ni. Kalau khalifah, dia jawatan yang diberikan selepas Nabi Muhammad wafat. Okey, bagus. Terima kasih. Hafiz. Ada dia tu ini tinggal. Okey, tengok sini baik-baik. Okey. Jawapan Kaisha tu
90% betul. Hafiz Ustaz. Okey, 90% betul. Okey, Hafiz. sabar Hafiz, sabar. Okey. Mana yang lagi 10% tu? Okey, Ustaz nak betulkan sedikit. Ustaz nak betulkan sedikit je, sikit je. Okey, untuk pengetahuan awak, selepas kewafatan Nabi, ketua-ketua semua dipanggil khalifah. Ustaz ulang. Selepas kewafatan Rasulullah, semua dipanggil khalifah. Cumanya, untuk 4 orang tu, dia orang pun khalifah. Cuma 4 orang tu, dia orang ada gelaran khusus, iaitu Khulafa Ar-Rashidin. Siapa 4 orang tu? Yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua adalah Sayyidina Umar. Kedua Sayyidina Uthman. Dan yang ketiga Sayyidina Ali. Okey, Ustaz ulang sekali lagi. Selepas kewafatan Rasulullah, semua yang menjadi ketua dipanggil khalifah. Tetapi untuk 4 orang ini, dia ada gelaran yang special, iaitu Khulafa Ar-Rashidin. Ini dia sebenarnya Khulafa Ar-Rashidin. 4 orang ni adalah Khulafa Ar-Rashidin. Dalam dia orang pun khalifah, cuma gelaran special je. Lebih kurang macam ni lah. Azim ketua kelas. Dalam masa yang Azim ketua, dia macam ni, Azim ketua kelas, tapi dia ada nama special dia. Kita panggil dia Chief. Dia pun ada nama special dia. Macam tu juga dengan yang ni. 4 orang ni khalifah, tapi dia orang pun ada nama special yang lain, iaitu Khulafa Ar-Rashidin. Nanti ke depan, anak-anak murid Ustaz, ke depan awak akan belajar lagi. Ustaz tak nak ajar sekarang, takut awak pening. Ada lagi satu gelaran kepada dia orang, iaitu Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Amirul Mukminin tu gelaran untuk siapa pula? Ustaz tak boleh Ahli terang syurga. sekarang. Amirul Mukminin ni siapa pula? Apa beza Amirul Mukminin dengan Khulafa Ar-Rashidin? Itu tak ada dalam buku, Ustaz tak nak terang. Hafiz nak terang. Ke depan awak akan belajar. Siapa yang mula-mula guna Amirul Mukminin dulu? Itu Sayyidina Abu nanti. Bakar. Tek. Sayyidina Umar. Tek. Sayyidina Uthman. Tererereret. Okey dah cukup. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan Amirul Mukminin, dia Rasul. Oh, Okey, so Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf bukan khalifah. Okey. Tapi Okey dia anak-anak Amirul murid Mukminin. Ustaz, ini kita ulang balik berkaitan dengan tajuk Sayyidina Abu Bakar. Anak-anak murid Ustaz, Sayyidina Abu Bakar ni adalah sahabat Nabi yang paling baik sekali. Yang Nabi dia ni kira BFFFF kepada Nabi. Dia bukan best friend forever. Dia best friend forever ever. Punyalah nak kata dia rapat dengan Ni Nabi Ustaz. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Best friend from earth into the Jannah. Cerita tu. Anak-anak murid Ustaz pernah baca ada riwayat, ada sesetengah mengatakan muka Sayyidina Abu Bakar pun lebih kurang macam muka Nabi Muhammad. Dia ada iras-iras. Ustaz pernah baca lah macam tu. Dia macam ada iras-iras Tapi dia. yang sama Sayyidina apa? Hasan Hussein. Cucu Nabi menyuruh dia adalah portion dia. Ustaz Said pernah ajar Ustaz tu. Tapi itu nanti. Okey, Sayyidina Abu Bakar, anak-anak murid Ustaz. Ini ada pensel tulis, Ustaz terangkan ni. Sayyidina Abu Bakar, nama sebenar Sayyidina Abu Bakar bukan Abu Bakar. Nama sebenar dia Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Abi ataupun Abu Quhafah. Cek kalau tak salih boleh ke Ustaz? Kalau awak ingat tak ada masalah. Okey, tulis dekat buku teks tu. Abdullah bin Abi Quhafah, itu nama dia yang betul. Abu Bakar ni gelaran dia ataupun orang panggil kepada dia wahai Abu Bakar. Dia sebenarnya Abu Bakar. Dia bukan Abu Bakar sebenarnya, dia Abu Bakar. Dia Abu Bakar. B-A-K-R-O. B-A-K-R-O. B-A-K-R. Bakafro kan. Bakr. Okey. So Abu Bakar, kita panggil Abu Bakar lah kan. Sayyidina Abu Bakar ni yang mana kita tahu anak-anak murid Ustaz, Nabi Muhammad
dia punya kelebihan Abu Bakar ni, Nabi Muhammad kata apa dalam hadis? Jika ditimbang. Apa? Jika ditimbang Imannya. imannya Abu Bakar Jika dengan ditimbang iman Abu Bakar dengan seluruh umat manusia, dengan seluruh umat manusia. nescaya lebih berat lagi imannya. Nescaya iman Abu Ush, Yang Bakar tu next, lebih berat. tu next, cahaya kan? Nescaya. Nescaya. Anak-anak murid Ustaz, maksudnya Sayyidina Abu Bakar ni dia punya keyakinan dia kepada Allah ni tak boleh lawan dengan orang lain. Dia tinggi, dia punya iman dia. Tapi kalau Nabi Zat, Sebab tu dia tulis kat sini seluruh umat. Kejap, bertulisan nak habis. Seluruh umat ni maksudnya seluruh umat selain daripada Nabi lah. Nabi ni memang Nabi mesti nak tinggi. version. alah nak gurau tak boleh lah. Itulah. Aduh, siapa nak gurau dengan awak? Aduh. Okay, now, clear. Okay, gelaran Sayyidina Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafah. gelaran dia. Siddiq. Hafiz. Nabi Muhammad Mana ada Kaisha, bukan Hafiz. Gelaran dia As-Siddiq. As-Siddiq. Saya dah cakap pun Hafiz. Okay, Kaisha cakap Hafiz tadi. Aduh. Okay, gelaran Abu Bakar As-Siddiq. Siapa boleh cerita dekat Ustaz macam mana Sayyidina Abu Bakar dapat gelaran As-Siddiq? Bunyi ayam je dengar. Siapa boleh cerita macam mana gelaran Abu Bakar dapat gelaran As-Siddiq? Diam terus. Ustaz nak siapa tu? Apa Hafiz ke? Apa Zat? Oh, Ustaz tak dengar tadi Kaisha. Siapa boleh bagi tahu dekat Ustaz macam mana Sayyidina Abu Bakar dapat gelaran As-Siddiq? Apa maksud As-Siddiq? Hafiz. Membenarkan. Macam mana dia dapat? Sebab waktu Isra Mi'raj, Nabi naik ke langit, Nabi cerita dekat semua orang tak percaya. Tapi dia lepas tu ada orang lain tu datang dia cerita dekat Abu Bakar. Betul ke Nabi tu naik ke langit dia jumpa dengan Allah? Lepas tu Abu Bakar kata, kalau betul tu keluar dari mulut Nabi, aku percaya. Betul. Tepat sekali. So dia kata kalau ataupun dengan kata lain Ustaz pernah dengar Abu Bakar pernah cakap, kalau itu keluar daripada mulut Rasulullah, aku akan percaya. Ataupun satu lagi Ustaz pernah dengar, kalau Rasulullah cerita lebih daripada tu pun aku akan percaya. Maksudnya dia memang percaya betul-betul. Ya, sebab dia percaya dan membenarkan kata-kata Nabi. Bagus. Okey, terus. Okey, cerita sahabat ni banyak. Okey. Ini tarikh lahir dia. Okey, Ustaz nak bahagikan supaya semua orang boleh baca. Okey, sekejap sebentar cuma. Sebentar. Okey, kita dah masuk part yang semakin menarik. Okey, untuk tarikh lahir Ustaz nak Ain baca. Tempat lahir Ustaz Nyak tak. Haras baca. Keturunan Ustaz nak Haris baca. Jawatan Ustaz nak Insyirah baca. Tarikh lahir Ustaz nak Khaira baca. Sebab kewafatan Ustaz nak siapa lagi yang Ustaz tak sebut? Munir baca. Munir. Okey, Ain baca. Tarikh lahir. Tak habis salin Okey, tak apa, kejap lagi. Kejap lagi Damia Okey. 2 tahun selepas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagus. Ingat baik-baik, ada pensel tulis. Ingat Sayyidina Abu Bakar lahir 2 tahun selepas Nabi lahir. Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi bahasa mudahnya sebaya. Beza 2 tahun je. Okey, boleh Amira, boleh Kaisha. Boleh. Ingat. Ya. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar ni lagi muda. Benar. Sayyidina Abu Bakar dia lebih muda daripada Rasulullah. Ibaratnya
umur beza Amira Sofia dengan Amira Izzah 2 tahun betul? Lebih kurang macam tu. Dia lebih muda. So dia umur antara Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar tak lari banyak. Beza sikit saja, 2 tahun je. Ingat tarikh lahir beza dia 2 tahun sahaja. Okey, Haras, tempat lahir Abu Bakar kat mana? Tempat lahir Mekah Al-Mukarramah. Mekah Al-Mukarramah. Sama juga Nabi pun lahir dekat Mekah. Sayyidina Abu Bakar pun lahir dekat Mekah. Okey, bagus. Keturunan Haris. Keturunan Bani Tim. Kiblat. Tim apa tu? Taimi. Bani Taimi. Apa tu? Sambung. Apa tu? Kiblat. Bukan kiblat, kabilah. Kabilah. Kabilah apa? Kabilah Quraish. Kabilah Quraisy. Anak-anak murid Ustaz. Sayyidina Abu Bakar adalah orang Quraisy. Dia di keturunan dia Bani Taimi. Bani Taimi Ustaz. Kenapa nama pelik? Orang Arab. Bani Taimi. Bani Taimi. Okey. Jawatan Insyirah. Menjadi khalifah Islam yang pertama pada tahun 11 Hijrah dan memerintah selama 2 tahun 3 bulan. Okey, anak murid Ustaz, terima kasih Insyirah. Yang ni Ustaz nak awak tahu, Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun 3 bulan. Kejap je. Ustaz ulang sekali lagi. Sayyidina Abu Bakar selepas Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar ni dia menjadi khalifah. Berapa? 2 tahun 3 bulan sahaja. Kejap je. Ibaratnya tahun 2020, 2021, bulan 3 2022 dah tak jadi khalifah dah. Kenapa? Khaira, sambung. Tarikh wafat tahun 13 Hijrah ketika berusia 63 tahun. 63 tahun. Siapa ingat apa signifikan umur 63 tahun? Nabi Muhammad 36. 36. wafat. Semua tak perasan. Apa? Anak-anak murid Ustaz, umur 63 tahun adalah umur... Saya. Tak apa. 60 tahun Saidina Abu Bakar wafat kan? 63 tahun. 63 tu. Dia hampir nak sama wafatnya Nabi Muhammad. Terima kasih Azim. Sebenarnya bukan hampir nak sama. Sebenarnya sama. Nabi Muhammad pun wafat umur 63 tahun. Alah, aduh saya dah cakap tadi. Nabi Muhammad wafat umur 63 tahun. Sayyidina Abu Bakar pun wafat umur 63 tahun. Tengok, ya punyalah rapat sampai tarikh wafat pun sama. Itu semua atas kuasa Allah. Maksud tahun, maksudnya umur 63 tahun. Okey. Faham? So, anak-anak murid Ustaz, Sayyidina Abu Bakar, kenapa Sayyidina Abu Bakar sempat jadi khalifah 2 tahun 3 bulan sahaja? Disebabkan selepas itu Sayyidina Abu Bakar wafat, meninggal dunia. Kenapa? Kenapa Sayyidina Abu Bakar wafat, Munir? Itu baca Munir, sebab kewafatan. Jatuh sakit sakit. beberapa hari sebelum wafat disebabkan cuaca yang terlalu sejuk. Bagus. Ustaz, Jawapan Nur Sofia ni adalah jawapan yang tinggi. Ini semua kodok-kodar Ustaz. Sebab tu dia wafat. Betul lah itu. Tapi dia mesti ada asbab dia. Apa maksud asbab? Kenapa meninggal?
Kenapa meninggal? Ustaz tahu tak? Ustaz perasan tak? Semua sahabat Nabi semua yang jadi khalifah kebanyakannya dibunuh. Okey, ini Ustaz nak cerita ni. Sabar. Awak ni sebelum Ustaz tak cerita lagi. Anak-anak murid Ustaz, ini semua qada dan qada tapi dia mesti ada Ustaz dekat sana ada salji ke? Bukan ada, tak ada salji. Tapi cuaca dekat sana dia ada musim sejuk. Nanti ke depan awak akan belajar macam mana proses menjadi salji tu. Sana kalau sejuk, cuaca yang sejuk, dia memang akan sejuk betul-betul. So Sayyidina Abu Bakar ni disebabkan cuaca yang terlalu-lalu sejuk, dia sakit dan dia wafat. Itu asbab dia. Nabi Muhammad wafat pun ada asbab dia. Salah satunya Nabi Muhammad wafat atas asbab kena racun, tahu kan? Ada Nabi Muhammad waktu Nabi Muhammad dah nak hujung-hujung tu dia pun rasa Nabi Muhammad pun kata dia masih lagi rasa sakit kena racun dulu. So Sayyidina Abu Bakar, kenapa Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah sekejap saja 2 tahun 3 bulan? Disebabkan dia sakit, cuaca sejuk sangat dan wafat. Okey anak-anak murid Ustaz, dengar sini baik-baik. Bak kata Hafiz tadi, ini Ustaz nak terangkan supaya awak clear. Ustaz tulis besar-besar. Di antara semua khulafa ar-Rashidin. Berapa khulafa ar-Rashidin? 4 orang. 94 orang. Di antara semua khulafa ar-Rashidin, hanya Saidina Abu Bakar sahaja wafat disebabkan sakit. Dia sama macam Nabi. Ya. Selain yang lagi tiga khalifah, 3 khulafa ar-Rashidin lain, khulafa ar-Rashidin lain wafat disebabkan dibunuh. Okey. Baca betul-betul. Semua khulafa ar-Rashidin ada 4 orang. Hanya Abu Bakar sahaja mati disebabkan sakit. Omar, Osman, Ali meninggal wafat disebabkan kena bunuh. Saidina Ali mati kena bunuh dengan orang Syiah kan? Itu panjang. Nanti kita akan belajar yang tu. Okey, faham? Okey. Okey, ingat lepas ni kalau Saidina Abu Bakar ni mati disebabkan beku ke apa? bukan, sejuk sangat. Sejuk sangat. Sejuk sangat. Okey. Sejuk sangat kadang-kadang boleh beku juga. Bukannya peti Bukan ais. salji. Bukan salji. Okey. Mekah ni dulu-dulu ada salji tapi sekarang dia jarang ada salji. Ustaz pun pernah dengar tak benda tu? Tapi frostbite kalau ada salji tu Ustaz tak lama. Frostbite. Lama Ustaz tak dengar perkataan tu. Ustaz tak pasti tidaklah sampai frostbite. Dia tak sampai tapi sebab dia sejuk sangat. Awak kalau awak pasang aircon sejuk, awak frostbite tak? Awak tak frostbite pun. Awak tahu tak frostbite tu apa Hafiz? Tak. Jari awak beku. Dalam cerita Pirate of Caribbean tu. Dia macam beku. Yang kat tangan tu. Pasal patah-patah terpatah. Frostbite ni kalau awak pergi Tentu awak macam orang pergi India yang pergi Gunung Everest tu. Awak pergi Gunung Everest, itu awak akan ada frostbite lah. Wow. Okey. Ingat tu je. Abu Bakar wafat disebabkan sakit. Omar, Osman, Ali meninggal wafat disebabkan kena bunuh. Nanti Ustaz akan cerita Omar kena bunuh waktu macam mana, Osman dibunuh waktu macam mana, Ali kena bunuh waktu macam mana. Sebab tu tajuk sahabat ni panjang. Ustaz suka tengok sahabat ni, banyak cerita dia. Semua sahabat mati disebabkan solat. Disebabkan solat? Apa awak ni? Sayyidina Umar mati kena bunuh waktu solat subuh. Okey, ini kita ada masa 2 minit lagi. Ustaz rasa Ustaz tak sempat nak terangkan yang ni sebab ada masa 2 minit lagi. Okey, untuk itu saja setakat kelas kita pada hari ini. Esok Ustaz akan ceritakan awak sifat peribadi sifat Abu Bakar ni dan juga apa sumbangan Abu Bakar kepada Islam. Kemudian ini cerita Sayyidina Abu Bakar ni. Okey, lepas tu kita masuk Omar. Omar lagi cerita dia panjang lah.
Umar, Abu Bakar. Sebab saya ada baca. Mak saya baca satu buku ni, buku Sayyidina Umar, Ustaz Wadi buat. Dia cakap kat dalam tu, Sayyidina Umar ni, macam ni nak cakap? Macam tu lah. Utus, bukanlah. Kalau saya ingat tak, yang diorang tangkap orang-orang Quraisy dalam peperangan tu, yang Nabi minta apa persetujuan diorang punya tu, diorang punya pendapat nak buat apa dengan diorang ni. Kan si Umar kan kata minta duit tebusan. Lepas tu Sayyidina Umar kata dia kata pancung. Lepas tu Nabi Muhammad pun setuju dengan Sayyidina Abu Bakar. Lepas tu hari tu Allah tegur si Nabi Muhammad. Allah kata, kenapa kau tak kenapa kau tak setuju dengan pendapat Sayyidina Umar? Lepas tu keesokan harinya, diorang pun sedih dengan Nabi, dengan Sayyidina Abu Bakar pun sedih dalam bilik. Lepas tu Sayyidina Umar pun masuklah, cakap, Rasulullah kenapa kau nangis? Lepas tu dia kata, Allah suruh aku pilih kau punya pendapat tu. Lepas tu diorang semua kena bunuh. Okay, untuk pengetahuan awak, itu terjadi selepas perang? Tak tahu. Khandaq. Badar. Perang Badar. Saya ingat Ustaz perang Badar, lepas perang Badar rasanya. Ustaz pernah ceritakan Nabi kata kalau lah seluruh orang Badar ni mati, tak ada orang Islam lah lepas tu. Ya, itu doa Nabi Muhammad. Okey, Hafiz, cerita tu betul. Memang betul. Cerita tu lepas perang Badar saya ingat Ustaz. Tak apa, nanti kita akan cerita lain. Bagus. Banyak baca, bagus. Okey anak-anak murid Ustaz rasa sampai itu sahaja kita pelajaran kita pada hari ini. Sekarang masa untuk awak berehat, pergi berehat. Pastikan awak ada cukup berehat. Okay, I think that's all from me. Thank you so much. Tak cakap apa dah keluar dah? Siapa yang keluar? Siapa yang keluar Ustaz? Tahu Ustaz tak kata apa. Ustaz kata thank you je dah keluar. Keluar dah. Siapa yang keluar ni? Aduh. Ini kalau dalam kelas ni Ustaz tak sempat apa ni dia terus keluar ni. Okey. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana fi khusr Amin. Okey, yang lain boleh keluar. Okey, bye bye. Hafiz. Okey, yang lain siapa yang nak keluar boleh keluar. Bye bye. Bye bye. Bye, thank you Ustaz. Bye bye. Dia memang benda tu jadi waktu perang Badar. Waktu tu kan bila perang Badar tu Nabi tanya macam mana kita nak buat dengan tebusan. So Abu Bakar kata kita suruh dia orang ni ajar anak-anak, lebih kurang macam tu. Betul? Ajar anak-anak. Tapi Umar tak setuju. Umar kata bunuh dia orang ni. Awak sependapat dengan Umar. Sependapat lain, lain. Bukan dia menangis kerana ikut apa yang saya nombor cakap. Dia sedih. Dia Power juga mak kau ni. Biasalah, my mother. Tengoklah anak dia pun pandai. Hafiz, betul lah. Apa yang Mawar cakap tu betul lah. Memang Allah bersetuju dengan pendapat. Allah bukan suruh, Allah bersetuju dengan pendapat tu. Allah bersetuju dengan pendapat Sayyidina Umar. Dan memang pergi-pergi tu Sayyidina Umar tanya, kenapa dua orang menangis? Lepas tu Rasulullah katalah sebab Allah Rasulullah tegur. Lepas tu awak tahu apa Sayyidina Umar buat? Sayyidina Umar pun menangis sekali. Dia pun menangis sekali. Lebih kurang macam tu. Dia kata tak ada apa Rasulullah. Nampak? Lepas tu siapa yang panjang Ustaz? Ustaz tak pasti, Ustaz tak ingat cerita selepas tu macam mana. Tapi benda tu memang betul. Sebenarnya untuk pengetahuan awak, ini dia nanti ke depan bila kita belajar berkaitan dengan Sayyidina Umar, ada beberapa teguran ataupun cadangan daripada Sayyidina Umar yang Tuhan, yang Allah bersetuju dengan dia. Salah satunya berkaitan dengan aurat. Ada banyaklah. Nanti kita akan belajar benda tu. Okey, Ustaz. Ya. Ustaz seorang juga kat dalam bilik. Ada benda lain tak? Ustaz lain ada? Tak ada. Okay, pergi rehat. Bisa pergi nak kelas, pergi rehat. Waktu rehat. Pergilah rehat. Nanti apa khabar Ustaz, sihat? Nanti rindu awak.
Aunty korang. Awak tahu semalam Ustaz tengah mengajar. Aunty mengendap kat belakang Ustaz. Dia tengok macam tu. Lepas tu Ustaz kata, Aunty. Lepas tu Aunty cakap, Ustaz saya rindulah tengok budak-budak Ustaz. Dah lama dia orang tak datang. So bila Ustaz buat kelas ni, Aunty nak tengok muka awak. Aunty duduk kat belakang ni, dia tengok Ustaz tengah ni kan, tiba-tiba nampak muka Aunty kat sebelah tu. Aunty buat apa kat belakang? Aunty, tak Ustaz saya rindu nak tengok muka diorang. Kita orang pergi sekolah kata tak boleh dah. Bye. Okay, dah pergi rehat. Waktu rehat. Okay, bye-bye. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam.